Yang dekat belakang tu, dengar tak? Okey, kita cuba. Ya, ya. Yang dekat tengah, ya, ya. Depan, ya, ya. Itu dia. Baiklah hadirin, kembali lagi bersama saya Neti Erdayanti, host anda pada malam ini dalam Sarang Wayang Pacak. Jadi nak tanyalah hadirin dan hadiran, Alhamdulillah Tanah Mualim sudah berhenti hujan. Jadi kita akan teruskan dengan acara yang seterusnya. Tapi kita berikan laluan kepada tetamu-tetamu kita. Okey, minta juga pelajar-pelajar daripada Aswara untuk penukar ruangan hadapan. Okey, dan untuk makluman juga ruangan galeri dan juga meja besar Piramli telah ditempa orang lain. Jadi mohon kepada tetamu-tetamu untuk memenukar ruangan yang ada di hadapan. Terima kasih. Sebentar lagi kita akan mula. Bila saya dapat cue, kita mula. Ya, ya. Mantap. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tumpukan perhatian anda ke layar skrin utama Sarangan Hal bagi bersama-sama menyaksikan dokumentari Allahyarham Mama Kali. Barulah muncul. Ni kamera ikut je. Cik kalau apa tidur ke apa dah ikut. Yalah, tapi tak real lah. Pasal tahu kamera ikut kan. Kita sedar benda tu being shot. Ini tahu kamera tu semua maintain lah kan. Semua cakap kau macam dorang kan. Kalau tidak. Okey. Patutlah kaki dia jatuh tu Kamu jatuh kaki dia tu, kamu kata tak ada kaki. Aku memang dah lama nak menyelami mata hati dan jiwa karya Papa. Tapi dengan mengenali diri Papa tu, memang payah untuk dibawa berbincang. Untuk bersembang, Papa boleh sembang sampai subuh. Dia bukan peduli dengan penampilan dia. Berat ni. Ibarat menarik rambut dalam tepung. Tepung gomak pula tu. Ni berapa lama muncul ni? Berapa lama muncul? Ni kamera ikut je. Kaki tak nampak kan? TV5 take 3. Minat filem ni, dia kira macam satu panggilan. Masa Papa kecil dulu lah kan. It's always about movie masa tu. Mungkin escapism tu escapism. Sebab daripada budak lagi dah di-exposekan pada dunia filem oleh Tok Late Kami suka sembang pasal filem. Dia pun banyaklah cerita pasal filem. Kerana bila tengok TV masa tu, TV hitam putih, selalunya hari Jumaat tu dah last day sekolah kan, adalah hari yang paling gembira dalam hidup. Sebab habis sekolah cuti Sabtu Ahad tu, hari Jumaat tu malam tu cerita Melayu. Masa dulu dia habis cerita dia akan keluar tamat gitu. So nama bapa Muhammad family panggil Muhammad, tapi ramai orang dekat Sengokam panggil Tamat. So bila keluar je tamat, dengarlah rumah-rumah neighbor tu tamat. So easily amused kot masa tu, sikit pun seronok sangat rasanya kan. So daripada situlah developnya suka tengok filem Beli TV dapat lah diskaun ni Selalu balik daripada sekolah je pergi menonton. Balik sekolah je menonton. Bila Atuk main Tok Late meninggal, kena stop kejap lah kot pergi menonton tu. Tapi kejap je lah. Lepas itu daripada sekolah naik musikal pergi ke kubur dia. Lepas tu pergi tengok wayang. So it's not weekly ke apa ke, it's everyday punya event. Dah tahu dah. So cerita apa lepas ni, panggung ni kat mana. So Ipoh was big masa tu. Pekan Ipoh memang besar, tapi agak lengang lah. Itu yang best tu.
ada berbelas panggung. So every day you pergi mana panggung, you boleh tengok cerita berbelas panggung. So jangan cerita lah, cerita orang putih, panggung KT, panggung Lido, panggung Grand India, ada panggung audience macam-macam. So panggung rap. So bayangkan you rotate every day, different film you boleh dapat. But itulah life masa apa budak dulu. Saya mula mengenali Mamat tahun 76 masa saya pindah ke Semerokang. Kami dulu memang gila tengok wayang. Lepas habis tengok wayang, kita orang pergi lepak taman kanak-kanak. Dia akan berangan nak buat filem itu, nak buat filem ini. Masa dia muda-muda dulu, saya budak-budak dulu, dia suka tengok wayang, cerita Mil Beruk. Dengan Woody Allen. If I didn't care more than words. Dan dia suka dengan muzik. Muzik dia yang dia suka ialah Pink Floyd, Frank Zappa, Bob Dylan. Dia punya bakat nak buat filem ke apa tu memang dah terserlah daripada kecil lagi. Sebabnya saya cakap macam tu, diary dia tu, orang lain diary tulis apa yang berlaku hari-hari. Tapi Mamat dia tak ada, dia lukis. Apa berlaku pun dia akan melukis. Macam shot dalam filem, dia buat lukis tu semua macam tu lah. Hidup dikelilingi dengan filem, tapi bukanlah filem tu keliling. Papa yang choose to be among rasa perfilman tu kan. Bila benda filem tu, benda tu triggers ni kuat. So mana pergi je filem dengan muzik tu banyak buka hati Papa macam tu kan. So di sekolah tu pun, walaupun kena belajar pelajaran sekolah, tapi aktiviti banyak mengajar. Papa bersedia menyiapkan diri untuk menjadi seorang pengarah tu. So bila hari guru mesti ada persembahan, pentas ke nyanyi ke. So Papa dengan kawan Papa Kasim. Muhammad bin Muhammad Khalid, saya dah kenal dia daripada tahun 1970 lagi. Kami dah berkawan kira 50 tahun lah. So dalam keadaan sekarang ni susah nak cari orang berkawan hampir lebih 50 tahun tu. Jadi it's quite special lah. Our friendship quite special. So saya nak cerita sebenarnya, pertama kalinya Muhammad Khalid ini menceburi bidang lakonan ni adalah bersama saya. So Abang Kasim ni first time lah masa tu naik atas stage, tengok orang ramai datang kan. Lepas tengok Kasim dah buka curtain dah, lambaikan kawan. Dia dah confident, apa belakang dah takut. Ada cikgu kami nama Cikgu Zakaria, arwah Zakaria Abdul Rahman. Dari mula lagi Cikgu Zakaria dah nampak dah bakat kami berdua untuk melakonkan satu sketsa bercorak komedi lah di hari ucapan dan penyampaian hadiah pada tahun 1973, belum tahun 74 lagi lah. Jadi wah, dia kita shoot dalam tak? Kemana dia beli perabot baru tu, aku nak tengok. Bayangkanlah umur kami baru 9 tahun masa itu telah diberi peranan yang besar untuk menjayakan sebuah sketsa bercorak komedi di hari ucapan dan penyampaian hadiah. Ini apa habuk pula ni, benda baru, Allah. Itulah kami punya pengalaman pertama dalam bidang seni ini bersama Muhammad Khalid. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, masa umur begitu kami telah diberi peranan yang amat penting oleh arwah cikgu. Mana ke benda yang letak di sini tu? Contoh letak sini. Letak sini. Tak elok, tumbang lah. Pada masa itu, persembahan kami di sekolah itu telah dihadiri oleh VVIP, iaitu almarhum Raja Dihli Ikram bersama Raja Puan Muda Nur Emma. Jadi selepas je show itu kami agak berjaya lah, kerana ramai orang yang datang memberi pujian kepada kami. Walaupun pada usia yang muda, bakat tu memang terserlah lah. Memang semua orang kagum. Tahu Bapa baca je skrip apa cikgu tu bagi, tak ada lawak sangat. Tapi budak-budak punya berguling gelak, seronok sangat. So orang kata, wah, this is something yang kita boleh trigger orang. It's simple, tapi orang boleh gelak tu. So itu yang start. Okay. Dah faham lah macam mana kita nak entertain orang. Satu. Musin kan dah kawan lama dengan Papa di sekolah rendah kan. Apa yang ke Musin nampak kat Papa? Apa yang nampaknya? Nampak bodinya.
Karya Papa yang kemungkinan rasa dekat dengan kawan-kawan? Karya dekat masa ni ha. Tengok ha. Naik masa ni ha. Nampak? Men, tengok ni men. Apa tadi men? Men. Sempat tak kalau nak bawa set Nuri Takil? Dalam pengkaryaan Muhammad Khalid dalam filem-filemnya, dia selalu menggunakan nama-nama seperti Muhammad Nur Kushairi, seperti Aduha, M.A. Nayan, dan semua nama-nama tersebut adalah nama kawan-kawan kami. Jadi di sini saya ingin memberi penghargaan lah kepada Muhammad kerana itu mendatangkan nostalgia kepada kami kawan-kawan di sekolah dulu. Beliau sekali kali menggunakan nama-nama tersebut menjadi satu nama yang komersial. Bunga ni nampak tak? Macam mana Papa dapat idea buat filem? Idea buat filem, banyak orang tanya macam mana dapat idea kan. Tapi idea ni Papa rasa dia macam buih-buih di laut. Dia banyak. Dia banyak. Kita dapat idea tu, you just tengok, you just petik. Dalam otak kita ada banyak kluster ni. You just buka kluster ni, dia idea tu insyaAllah akan datang. Tapi setengah orang kata susah dapat idea. So mungkin setengah orang susah, setengah orang okey kot. Tapi macam Papa train daripada dulu lagi. Amin pernah naik bas ekspres tak? Bas ni. Nak jalan jauh kan, kalau dari Ipoh ke KL ke apa dulu kalau naik bas tu duduk kat tingkap cermin, naik ke tepi pun tingkap cermin tu perangan lah. Dia duduk pun macam tengah shoot ni, perangan. So benda-benda macam tu lah dia start. Kalau aku dapat buat cerita ni, dia tu start. So bayangkan darjah 5 budak darjah 5, setiap kali cuti penggal tu apa selalu travel Okay. Setiap kali nak buat filem ke apa ke, sekarang ni it's like petik je, dia akan datang cerita apa nak buat, macam mana, you know. And then of course yang paling mustahaknya berangan idea semua dia kot tapi yang paling mustahak tanggungjawab tu. Apabila kita nak buat filem, tanggungjawab kita tu bukan takat buat saja, dia jauh pada tu. Kita kena fikir apakah pesan dengan filem tu. Kita kena bertanggungjawab dengan hasil kerja kita tu kepada penonton. Dia orang suka, alhamdulillah. Dia orang tak suka, tanggungjawab kita tu. Kenapa dia orang tak suka? Dah sampai lah. Ni Papa order geng-geng antik Papa. Pasal nampaknya nak buat cerita tu Kalimah lawan dengan tu Cina. Kadang-kadang idea tu datang, kita pun tak tahu nak buat apa cerita tu. Contoh dia benda ni. Ni payung lama ni Cina-Cina selalu pakai ni, amoi-amoi dulu dia dalam jalan So nampak benda ni, Papa kata benda ni Papa kena ada ni. So daripada situ baru timbul, oh ni kalau buat cerita hantu Cina ni, perempuan tu pakai payung ni, dia baru datang. So faham tak? Benda tu kita pick up dulu. Dia tak semestinya idea aku ni, mak ni berpuluh tahun tak buka plastik ni, Papa buka demi Amin nak tengok kan. Amin pernah tengok payung ni? Pernah. Kan, ini dia kertas. Payung sekarang dia daripada plastik, daripada ni kan, tapi dia buat daripada kertas. Yang ni strictly made in China ni, tapi jual dekat Gunung Apat banyak ni. So kadang-kadang benda-benda yang macam ni yang contribute pada karya kita. Kita dapat satu ni, dia akan bercambah. Apa tak tahu siapa yang nak pakai, hantu ke ataupun asuh Gunung Apat ke, kita tak tahu. Tapi insyaAllah benda ni mesti ada masuk dalam karya Papa nanti. So itu macam mana nak dapat idea. It's not about idea tu kita lupa punya lah tamak, Papa beli 2. Takut kalau ekstra tu tak datang, ada lagi kan. Macam Papa selalu bagi tahu kan Kak Amin, idea tu kadang-kadang Papa nampak Uncle Dewa jadi jaga, Papa pun tak tahu cerita apa, tapi image dia tunggu situ dengan opa dia, kalau dia nyanyi lagu 60-an. Dan ku pinta mohon doa limpah kurnia, bimbinglah aku menuju
Alah, bakar. You know, that thing dulu. Itu benda tu dah puluh tahun dah dalam kepala. Papa tak tahu dia keluar dalam cerita. Tak boleh mahal so jangan takut about idea. Orang selalu ingatkan idea tu seketul A sampai Z. Itulah dia. Oh, matilah. No. Idea papa datang daripada yang papa kutip. Tak semestinya sekali yang ni pakai ni. Tapi benda itulah yang membuatkan cerita apa. So macam tu Kak Limah, dia punya dalam kepala papa first kali image adalah dia rambut dia gobang jalan mencari suami dia. Itu first kali image. Apa tak tahu apa benda ni. Lah ni malah gelap. Tiang saya beli. Nampak sangat menipu. Bukan 8 tiang lampu, 8 batu nisan. Daripada situ barulah dia bercambah. Apa ini cerita fantasi cerita yang selalu aku buat adalah based on humor, komedi dengan fantasi. Tapi apabila kita nak buat cerita realism, cerita gangster misalnya, itu idea tak boleh datang. Kita kena campur, kita kena tengok macam mana gangster tu. Itulah kita alami. Macam papa dia buat satu skrip tahun 90-an tu, tajuk dia Rapuh. Cerita pasal budak-budak sekolah perempuan yang umur 16-17 tu yang jadi bosian. Masa tu teruk sangat bosian. Macam mana nak buat skrip ni? Ini kena campur dengan budak-budak ni kan. Takkan papa nak campur dengan dia orang. So and then langsung tak edit. Papa dah siapkan dah, tapi apa rasa palsu. Ini buat dekat dalam kat rumah ni, ini buat dekat kedai kopi ni. Ini bukannya kita menyelami perasaan budak tu ke, kita interview seorang-seorang. So sampai sekarang apa tak buat sebab rasa tipu, rasa tak buat. Rombongan Cik Tia. Kain rintangan dah buka. Memang yang papa kata masa papa dengan Mak Sengokam kami berdua je, so selalu pergi rombongan pergi ke Singapura. So experience rombongan tu lah yang buatkan cerita rombongan Cik Piah tu. Cuma kita kena adapt keadaan sekarang, cerita pasal apa, kena adapt lah. Takkan kita nak buat cerita pasal zaman pergi Singapura lagi. So benda-benda macam tu. So bila orang tanya mana dapat idea, yes, petik je idea tu datang, insyaAllah. Tapi bukannya idea tu petiknya mencari. Benda tu dah ada dalam kepala banyak, kita tak sedar yang mana satu. Buka tak? Terbuka tak benda tu? Alright. Okay. Nice, mantap. Okay, klien promo ni cool. So Uncle pula join daripada as actor waktu film school, first year join Madu Persyairi. Punah juga harapan kita. Ni lelaki yang tu sabar pula. Fauzi watak aku tak nak. Asyik-asyik lagu Rafi Abang. Asyik-asyik lagu Rafi Abang. Hey. And then second year Abdullah Rafi. And then third year ada internship, nak kena buat practical. Ngam-ngam papa cakap, ni abang nak buat abang nak buat filem ni, nak join bang. So it was the best deal. Dapat gaji pelakon full, practical, mandi ya kan, buat second AD and Conti yang Buana. It's the best learning, absorbing, soaking experience and mentoring. So the real mentoring Uncle lepas is through daripada papa lah. Maksudnya macam Uncle tengok papa buat and go through with some project dengan dia and cara dia proses
cara dia digest story, cara dia expand story, or cara dia apply certain technique adaptation daripada story paper dia ke konsep. So banyak yang Uncle guna sampai sekarang as a baseline template. Tapi daripada proses-proses tu juga lah Uncle dapat, I think, the golden nugget of knowledge lah, the real insight into how seorang Muhammad Khalid bekerja lah, kan, how analyze his work, or how he thinks of potential plan B, plan C dia. Bila kita nak menyiapkan sebuah filem ataupun drama TV ke, sitcom ke, apabila kerja tu telah dilaksanakan, tanggungjawab kita untuk mengudahkannya tu sangat besar. To me, post production ni dia 50% daripada apa yang production dah siap. Mula kita berangan, buat skrip, and then production meeting, and then shooting. Itu semua tu rasanya cuma 50%. 50% lagi adalah post production. Selepas itu, adunan editing, semua music, fine tune, previewing, kita test audience, itu sangat important, sangat mustahak. Kadang producer apa semua, dia akan keep on push bila nak ni, sebab dia punya duit, dia kena push kan. Kebanyakan editor akan face tempuh problem teknikal lah selalunya. Time production tu diorang banyak, post boleh buat, tu cabaran tu, itu yang makan masa. Tapi alhamdulillah okey lah. Sebagai isteri kepada seorang pengkarya, kita kena faham, sebab bapa ni kadang-kadang dia ada mood, tak boleh nak dipaksa. Bila dia rasa time dia nak shoot, dia shoot lah. So dia tak boleh simpan lama dalam kepala dia kena keluarkan. Kalau tidak, dia sakit kepala, sebab benda tu is running inside his head. Jadi dia jadi lebih berat lah. Kalau dia tak mau, tak boleh nak paksa dia, sebab orang yang terdekat ni yang kena uruskan, because creative people cannot manage themselves. Somebody have to manage them. Orang yang boleh manage orang kreatif macam ni adalah orang yang terdekat, orang yang sayang, orang yang disayangi. Saya kejap dengan dia ke tempat, so dia memang aktif lah kan. Dia datang pun naik scrambler, saya naik basikal, so dia sampai dulu sekolah. Sebelah kau lebih kita dah siap ready lah untuk tukar buku. Saya tiru dia bahasa Inggeris, so dia pandai dalam bahasa Inggeris. Lepas dia akan ambil saya punya admat lah. Jadi dalam kelas Makmal kan, kita duduk belakang sekali, sembang lah macam tu, buat bising. Lepas dia suka main pensil, pusing-pusing pensil dia, selalu dah pensil tu jatuh ke lantai. Kalau cikgu pun boring. Macam mana nak mula kan? Macam mana nak mulakan? Sekolah di Raja Culan, saya mula kenal Muhammad daripada tingkatan 4, 5, 6 rendah, 6 atas. Dia walaupun dia punting kelas, tak datang sekolah, cikgu tahu kami duduk sekampung. Jadi cikgu akan tanya saya, Muhammad mana? Nama Muhammad mana? Mana saya tahu. Muhammad Khalid ni sebenarnya saya mengajar dia masa tahun 1979-80 gitulah. Masa tu dia tingkatan 4 di sekolah menengah Raja Culan Ipoh. Jadi dia ni, saya boleh katakan dia ni semacam bakatnya terpendam. Kenapa saya kata bakat terpendam? Sebab pada masa tu kami di sana, kita ada berbagai-bagai kelab lah, persatuan. Kita ada persatuan kelab seni yang saya masih ingat. Kelab seni di mana ada drama lah, nyanyian lah, kemudian kita ada nasyid dan sebagainya. Tapi Mamat ni tak masuk, dia tak masuk campur. Dia tak ada. Saya pun tak tahu kata dia ni ada bakat ke apa, tidak.
ya. Yang masuk orang lain, dia tak ada pun dia datang untuk berbahagian, tak ada. Jadi saya pun tak tahulah kata dia ni seorang bakat. Jadi saya berkatakan dia bahawa dia ni macam bakat terpendam, oleh kerana hanya selepas dia sekolah, dah habis sekolah kami masih berhubung lagi. Dan satu hari saya dan rakan saya nak berjumpa dengan dia sebab dia kata ada satu function lah, muzik dia nak main, ada muzik, dia kata boleh jumpa dia lah di satu tempat mereka jam. Jadi saya beranggapan dia berada dengan rakan-rakan. Tapi bila saya sampai kat situ saya terkejut kerana nampak dia main keyboard. Saya kata, Muhammad, kamu boleh main muzik kan? Cikgu dia kata, tak pernah aku nampak pun kamu main muzik di mata. Dia ketawa. Itu tentang diri dia. Yang kedua yang saya nampak diri dia pula, dia ni tak pernah tonjolkan diri dia. Dia tak pernah tonjolkan diri dia. Ya, walaupun masa tu mungkin dia ada main muzik, ada rakam dah lakonan dengan rakan-rakan di luar dan sebagainya, tapi tak pernah dia tunjukkan dirinya, tak pernah dia tonjolkan bakatnya tu di sekolah. Jadi dia tak pernah nak menonjolkan tentang penonjolan dirinya sebagai pengarah, sebagai filem yang boleh popular, sebagai tidak. Tapi apa yang tonjolkan ialah tentang suatu konsep, bukan diri dia, tetapi suatu konsep yang nak tunjukkan. Sebab itu kalau kita tengok banyak konsep tu tentang mungkin perubahan masyarakat, ya, tentang pemikiran masyarakat, ya. Dan saya nampak kebanyakannya, kalau saya boleh gunakan istilah, dia banyak menggunakan konsep introspeksi. Adik, Lili. So masa tu dengan Uncle Rais orang lain, kami buat showreel, siri setengah jam, komedi, Zeni komedi ni lah. Memang dengan showreel kononnya nak jual lah, masa tu tahun 94. So ada something like memang Monty Python betul lah. So TikTok nama dia. Dengan apa kau pukul dia? Kau beritahu sama aku. Dengan tangan kau kah? Dengan kaki kau kah? Sekali aku pukul engkau punya kepala dengan aku punya tongkat, baru kau sadar kau punya muka. Bukan begitu Pak Agung. Diam Kanor, jangan campur, ini urusan politik. Tidak ayah. Diam Kanor, aku sudah banyak utang sama ini tua bangka. Ya, memang saya yang bersalah. Saya telah memukul penumbuk Johari dengan saya punya pipi dan menendang kaki dia dengan saya punya perut. Dengar itu Bapak. Dia sudah mengaku bahwa dia yang bersalah. Iya, memang sudah menjadi lumrah alam. Si miskin selalu ditindas oleh si kaya. Ibarat buah durian dengan buah timun, atau buah semangka dengan pisau. Ke kanan terguris, ke kiri terluka. Tapi jika buah durian itu kita letak jauh dan buah timun itu kita letak tepi sini sikit, tapi timun tu kena jauh sikit lah kan. Buah timun tu dekat, dia kena guris, kita letak jauh-jauh sikit. Pisau tu pun kita letak jauh. Apa yang kau repekkan lagi ni? So dengan showreel tu hantar dekat stesen TV, hantar dekat production house. So from there bila dia tengok showreel tu, dan dapat peluang utama direct. So punya confident, bukannya nak ikut belakang takbir, bukannya nak ikut book dari bawah, tak ada. Apa tu datang nak direct. Apa cakap, I tahu nak buat kan. So alhamdulillah production house percaya. So I got my first break, iaitu nama Ku Yasin. Kaki bakar. Kaki boy, kaki bro, kenapa tu? Aduh, tayarku. Di sini kayaknya lari. Waduh, apa kamu nggak kenal sama aku lagi, Yan? Kenapa sama kamu? Waduh, Budi. Iya. Waduh, Budi.
samakan di hadapanmu supaya kau dapat menerima cintaku ini. Kalau bukan wang ringgit yang menjadi halangan, ucapkan Ayu, ucapkan. Duri apa yang mencegam dadamu? Onak mana yang menusuk sanubarimu, Ayu? Cakap! Cakap! Okay, take 5 everybody. If I had money. Mana nak komplain kan? Apa ni? Yalah, kita mungkin pada kita dah nampak dah kita apa kita nak buat filem, apa kita nak buat karya kita tu, tapi untuk convince orang supaya produce filem kita ataupun buat filem kita ni, orang finance kan filem kita ni bukan senang. Dia kena nampak, dia kena percaya dengan dia ada sesuatu yang trigger dia punya kehendak, trigger dia punya minat tu. So dia kadang-kadang bila kita percaya, kita rasa macam kena buat yang ni lah. So waktu itu juga Papa call producer untuk bagi tahu yang orang lain kita buat cerita macam ni. Dia banyak kali, tapi yang selalu jadi mangsa anti gaya lah kan. Dia selalu layan lah. So untuk saya at that point tu, because saya tak kenal Mamat, saya rasa macam okay, maybe it's good kalau I kenal, like saya kenal dulu lah, I know myself. Tapi bila jumpa, everything was good, everything was fun. As you know, of course, Papa is funny, so dia sangat personable. So it was an easy first meeting. Lepas tu, itu yang mencetuskan kita punya perhubungan yang kita buat Malaksa as our first project. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selamat datang ke Tamasya Kampung Tala untuk kita menjalankan kutipan derma bagi mendirikan rumah Pamaan yang hangus terbakar di musim banjir besar dulu. Sila beri tepukan kepada Pamaan. Silakan. Mungkin kerana sangat percaya dengan kerja kita tu, confident kita tu, itu yang jual. You tak boleh lah pergi jumpa producer, ada skrip ni, ini best skrip, tak boleh. Dia kena, apa yang kita nak buat, cerita apa. Dia tanya je, kita dah jawab dah. Kalau dia tanya, belum sampai lah tempat tu, then you fail. You kena, dah siap dah cerita tu dalam kepala tu. Betul ke tak betul ke, tapi you dah tahu dah from point A to Z, dah siap dalam kepala. So senang kita nak kita. Sebenarnya yang kelakar tu is that Muhammad Khalid, dia tak ada skrip sangat tau in the beginning kan. Tapi saya rasa saya menilai skrip Muhammad daripada actually menilai Muhammad sendiri. Sebab kita tahu dia punya sense of humor, kita tahu dia punya kecerdikan, kita tahu dia punya macam misi dan visi Muhammad Khalid kan. So bila kita baca skrip tu macam it's just a blueprint. So walaupun dia tak pergi jauh daripada dia punya skrip, I mean all the scenes are there apa semua, tapi dia punya layering tu, itulah talent of Muhammad Khalid. So itulah yang saya rasa kalau kita menilai manusia itu, that means Muhammad Khalid, baru kita boleh faham dia punya skrip. Tapi yes, so from I rasa Malaksa sampai ke Hantu Kat Lima yang last ni, saya yang akan paksa Muhammad untuk buat skrip. Mesti memang benci nak buat skrip. Dia cakap dia tahu semua dalam kepala dia, tapi kita kan macam producer kan, so kita nak suruh proper. Tapi saya percaya, I think 16 puasa ke something like that, dia cakap dengan saya dia tak ada skrip. Dia memang on the spot, apa semua create on the spot. So saya rasa memang Muhammad is seorang yang boleh buat begitu. Banyak semua cerita lah rasanya. Bila nak buat tu, waktu datang tu tak menentu. Ini bukan producer aja, even macam skrip sekali pun. Macam kalau malam bulan mengambang, Papa pergi jumpa Rosyamno, nanti gaya bawa pergi jumpa Rosyamno nak bagi tahu skrip ni. Sebagai pelakon yang bertanggungjawab yang macam Rosyam tu, pelakon hebat, dia nak tahu. So dia tak adalah ini saja dia nak main, nak shoot.
atas nama dia je tak ada. Memang dia perlu buat cerita tu. Kita convince kat dia yang memang watak tu watak dia. Dan kali pertama berjumpa dengan Abang Muhammad Khalid ni, kita ada spark sikit lah. Sebab pemahaman, saya punya pemahaman, dia punya pemahaman tentang filem dan sebagainya. Dan hampir-hampir tak jadi sebenarnya untuk buat filem Kala Malam Mengambang. Tapi bila kita dah start bekerja dalam Kala Malam Mengambang, kami menjadi satu sahabat yang begitu akrab. Kerana saya dah mula mengenali beliau juga dah mula mengenali saya, cara percakapan saya, cara pergaulan saya, dan akhirnya kita jadi buddy lah. So bila dah kenal, dah tahu pula kelaku dia orang, perangai dia orang, cara dia orang cakap tu lagi mudah. Baru yang macam Papa tahu yang Rosyamno dia terlampau hero Malaya sangat kan, tapi dia punya lucu dia, komik relief dia sangat bagus kan. Dia tu sangat bagus, itu timing dia semua tu. Sebenarnya banyak sangat lah benda-benda yang saya tak pernah buat dalam filem. Jadi dalam filem tu dia kata dia ada tambah scene. Dia kata watak saya tu saya kena rogol. Saya kena rogol. Yang dia kata kat saya, kau kena rogol dalam penyesalan dan dalam bentuk komedi. Wah, ini mencabar saya. Lepas tu satu lagi yang saya ingat lagi, apabila saya naik kereta api dalam filem tu, lepas tu dia suruh saya melompat. Dia sikit dia suruh saya melompat. Jadi kalau kita nampak apa ke benda ini kan, apa ke bendanya kan, kereta api langgar batu tu pecah, tak jadi masalah kan. Tetapi kita tengok sekarang ni dalam kehidupan tu ada banyak lompatan sekarang kan. So muzik ni salah satu yang menyokong nadi pada sesuatu karya tu kan. Visual cantik tapi apabila kita masukkan elemen muzik dalamnya, mood dia akan berganda. Karya kita kebanyakannya dia inspiring each other. Banyaklah elemen-elemen seni yang lain tu seharusnya digabungkan untuk menjadi sebuah filem. Filem tanpa seni yang lain itu kaku. Kita rasa macam tak cukup. Master pengarahan pun akan menggunakan muzik dan elemen-elemen seni yang lain untuk memperkuatkan penceritaan dia dan visual dia. So kita kena pandai, kita kena tahu tang mana kita nak gunakan muzik-muzik itu ke visual yang macam mana, mood yang macam mana. Tapi kalau ikut karya Papa, kebanyakannya dia memang lari kan. Papa suka lain visual, lain muzik dia. So dia bagi mix up, mood mix up. Yang itu pun pertama sekali Papa rasa tengok karya Sam Peckinpah dalam Peggy Red and Billy the Kid. Apabila dia buat scene kena tembak atau mati tu dengan wife dia, tapi lagu Knocking on Heaven's Door tu keluar, ada dalam karya kita baik drama TV ataupun filem. Muzik ni sangat important. Sekarang aku masih tidak mengerti apa yang telah berlaku. So dengan muzik ni dah juga membawa Papa ke era zaman rock kapak. So apabila demam rock datang, so kami menubuhkan satu rock group lah, Drop Out namanya. Ini terdiri daripada anak-anak muda yang memang drop out lah dia. tak ada buat apa, memang semuanya drop out, jenis yang tak ada kerja, tak ada yang tahu muzik lah, memang minat muzik, suka main muzik. So kami form Drop Out tu, masuk dalam Battle of the Band peringkat negeri. Lepas kami menang sepak raga peringkat daerah, kami masuk pertandingan rock
dekat negeri. Tapi jangan rasa selepas selepas grup kita tu Mat, orang kata lepas tu Jan turun KL sampai sehari ni lah masih rezeki tu alhamdulillah lah. Punca dia mungkin daripada rock grup kita dulu. Dari situ semangat tu, bila kita juara Perak tu, semangat untuk berjuang tu. Tapi insyaAllah lah okey lah sampai hari ni. Apa ni, Jan main lagi? Main. Itu jadi darah daging. Darah daging ya? Kalau ambil ni lah, berapa tu dia, apa ni Jannya darah apa? Itu kebanyakan dia semua muzik, lagu yang keluar. Acap meja Acap meja semua cukup. Z minor pun ada. Banyak kenangan waktu itu yang dapat menghasilkan skrip filem rock tu. Banyak insiden yang berlaku tu benar-benar berlaku dan difilmkan. Dan yang paling nyatanya adalah keagraban comradeship band members ni ya. Walaupun meneliti dunia muzik dan dunia rock tu, tapi melihat dia dalam skop seorang pengarah dah masa tu. So abang start collect insiden-insiden yang berlaku. Isa Bakar, Ali Bakar, Gani Nikmat, Chow Kuai Lam, mereka sebut semua ada elok penuh teman tengok je. Dialog-dialog yang terbit waktu itu dia banyak tertanam dalam diri bapa. So because bapa tahu satu hari nanti memang nak digunakan. Ni lah nak guna layak ni, nanti nak tunjuk lah buat satu ini. Sekarang ni ada 3 perkara yang boleh menjatuhkan sebuah negara. Satu, rasuah. Betul. Tapi perjalanan hidup muzik ni, my brother Mamat ya, kita kena belajar. Bagi Jan lah ya, kalau muzik ni kita nak ada disiplin nombor 1. Lepas tu orang kata, iyalah kita kena belajar lah sikit muzik ni. Bukan hanya nak solo je, tapi kena banyak benda kita tahu. Nombor 1 percampuran, humble. Macam mana tengok je. Pasal kita kata kita bagus, ramai yang lebih bagus dalam muzik ni. Ini pendapat Jan Ahmad ya. Tapi walau macam mana pun Jan, ucap terima kasih lah pada Mamat boleh buat filem rock untuk sejarah perjalanan hidup kita kan. Wah, Jan bangga dengan Mamat. Terima kasih Mamat ya. So kena cerita lah. Macam zaman-zaman kita dulu kan, ada yang macam-macam lah kan, kok kerja rasa. Tapi yang paling klasik tu lepas kita menang tu. Lepas kita menang tu lah, so kamu ingat lah, lepas kita menang ada seorang tu ambil catik nama tu, kita pun bukan main lah, terima kasih kepada tengok wartawan kan. Band kami ni daripada budak kampung kan, sudah dah ambil nama ni nak jual kampung. Betul itu satu sejarah tu. Itu sejarah. Apabila ditanya mengenai anugerah-anugerah pencapaian papa, memang aku agak dah. Dia cuma kata aku perlu buat dulu, baru boleh sembang. Aku rasa banyak lagi jiwa karya papa yang tak dapat aku selami. Dari menjadi pelaju utamanya, falsafahnya, kebudayawanannya, semangat nasionalismenya, banyak lagi yang belum dapat aku rungkaikan. Dan banyak lagi aku perlu ketahui dari papa. Mungkin macam mana yang papa selalu cakap, untuk hidup kita perlu move on, merungkai ilmu sepanjang hayat. Apalah lembab dah. Okey, macam itulah lebih kurang apa yang dapat dilihat, apa yang tersirat dalam pembikinan seni filem bapa ni kan. So hala tuju dia lah, ke mana lepas ni dan apa objektif karya-karya ni. So cerita karya, cerita pasal karya ni pakai karya filem lah misalnya, dia lebih 100 tahun dah, lebih 100 tahun dan kita dapat tengok
pembaharuan demi pembaharuan dilakukan oleh orang yang involved dalam dunia perfilman. Dia sentiasa bercambah, dia sentiasa bertukar, dia sentiasa hidup, ya. Dia tak stagnan, dia tak ada lepas itu habis, tak ada. So Papa harap memang itu yang Papa nak buat. Harap, ya, Amin ikut sekali ke mana kita nak bawa perfilman kita ni, karya kita ni ke arah mana. Dah tentu ke arah yang lebih bagus, ya, dengan pembikinan sekarang, dengan cara-cara syuting sekarang, dengan cara-cara the new norm ni sekarang. Apa rasa kita akan lebih bercambah, kita boleh terus lagi berdesuk, kerana sebagai seorang pengkarya, semangat untuk berkarya dengan pembaharuan, dengan move on tu sangat kuat, ya. Kita tak nak kita ditakuk yang lama, kita sentiasa mencari pembaharuan. Bukannya pembangunannya, karya pun sama, ya. Setiap kali kita nak buat something yang berbeza. So dengan harapan masyarakat dapat menikmati habuan daripada pekarya-pekarya ni. With that in mind, Bapa rasa kita insyaAllah, kalau diizinkan Tuhan, kita boleh terus, ya. Kalau kita cepat, kalau kita rasa diri kita dah cukup, ataupun kita dah rasa aku dah tak mampu, kalau itu kehendak Tuhan, begitulah jadinya, ya. Tapi kalau Tuhan kata no, boleh lagi ni kalau you ada usaha, kalau you ada kehendak. So cuba fikirkan, lepas ni karya kita apa? Apakah perbezaan yang kita nak buat untuk dalam 3-4 tahun akan datang. So kita sentiasa mencari ruang, sentiasa mencari input-input baru untuk kita mengubah cara pemikiran karya kita itu. So berbekalkan that, insyaAllah, I think Tuhan boleh mampukan. Okay. Saya kru je. Baik, terima kasih kepada semua yang hadir. Sebuah karya daripada Amin untuk Papa dia, dan juga saya rasa untuk kita semua. Sebahagian kecil yang kita lihat adalah sebahagian yang besar yang ada pada Mamat Khalid. Arwah dah meninggalkan satu legasi untuk kita fikirkan tentang apa yang dicuba tunjukkan dalam filem-filem arwah. Dan sudah pasti karyanya sangat dekat dengan kita semua. Apa yang kita boleh dan mampu lakukan, perbanyakkanlah sedekahkan Al-Fatihah untuk mereka yang telah tiada. Dan beliau adalah antara orang yang telah tiada. Bagi saya, satu kesedihan kerana satu figure yang sangat besar dalam dunia filem telah Allah angkat. Tapi sejauh mana kita mengenang dia, biasanya orang yang dah tak ada pun kita kenang, kan? Bila ada kita tak pandang pun, bila dah tak ada baru kita pandang dia, betul tak? Jadi hargailah pengkarya yang ada sekarang ni. Ada nyaut, alamak. Okey, saya serahkan kepada pengacara majlis untuk menutup. Okey? Oh, sekejap. Oh, saya tak pandai nak cakap banyak-banyak. Sekali lagi terima kasih pada hadirin yang datang, penuh, alhamdulillah. Ini program pertama Fakulti Perusahaan Kreatif dan Filem buat di luar, di sarang, terutama di sinilah. Ini kerjasama kita dengan Amin. Itu pun kebetulan kita terjumpa dan kami dapat berbincang. InsyaAllah nantikan akan datang, kita cuba collaborate lagi untuk event-event yang lain, mungkin di sini atau mungkin di Aswara. Baik, terima kasih. Saya serahkan pada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar warga Tanjung Malim? Apa khabar warga Sarang? Apa khabar warga Aswara? Ya. Itu dia. Jadi macam mana korang lepas kita tengok tadi? Okey, seronok? Seronok tak? Okey, tak apa, kita bagi laluan dulu. Waktu ni lah sesuai sebenarnya untuk mengumpat.
Orang tak dengar. Okey. So sebentar saja lagi kita akan dihiburkan dengan persembahan Kugiran Sarang dan The Green Bamboo. Jadi pastikan anda semua berada bersama kami untuk mengakhiri acara dengan persembahan yang begitu memukau. Akhir kata, terima kasih kepada semua yang telah hadir dan menyokong acara ini. Terima kasih juga kepada pihak penganjur dan semua yang bertungkus lumus menjayakan Sarang Wayang Pacak. Kami berharap anda semua akan menikmati setiap detik program ini dan pulang dengan kenangan manis. Selamat menikmati persembahan sebentar lagi dan teruskan bergembira bersama kami di Sarang Wayang Pacak. Saya Neti Erdayanti, host anda pada malam ini. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Kami harap sepanjang event ni adalah something yang kita dapat daripada apa yang arwah telah tinggal yang kita tengok ni. Dan kepada rakan-rakan family, kami harap lepas tengok ni kita kuatkan lagi semangat kita dan terus ikut, insyaAllah. Terima kasih semua. Terima kasih kerana hadir. Okay, boleh kita Sekarang nak cakap. Ada.